بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur, Kampung Tanjung Sepat. Yang dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama, asatizah, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Antara taman-taman syurga yang berada di dunia ini adalah majlis-majlis ilmu, sekaligus menjadi amalan kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ketakutan, membawa amalan masing-masing sama ada banyak atau sedikit, bergantung kepada amalan kita masing-masing. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan mizan timbangan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung pada muka surat 89, kekeliruan anak dan saudara, berbalik kepada tajuk utama yang sebelum ini. Muka surat 87 kita dah bincangkan berkait dengan ahli-ahli waris yang berhak. Di kalangan lelaki ada 15 dan di kalangan perempuan ada 10. Kesemuanya terdapat 25 orang. Jadi malam ini bab tersebut masih belum habis, sedikit sebelum kita masuk dalam bab kategori mengikut sebab. 89 kekeliruan anak dan saudara. Terdapat segelintir masyarakat yang keliru. Terdapat segelintir masyarakat yang keliru dengan anak dan saudara, iaitu pada istilah seibu sebapa, sebapa dan seibu. Ada di antara mereka menganggap anak seibu sebapa, anak sebapa dan anak seibu adalah berbeza. Oleh sebab ini berlaku kesalahan dalam pembahagian pusaka. Seumpama Yazid mempunyai anak lelaki dengan Siti,
Kemudian Siti meninggal dunia. Selepas itu Yazid berkahwin dengan Aisyah dan mereka dikurniakan anak perempuan. Kemudian Yazid meninggal dunia. Ahli waris Yazid ialah isteri dan kedua anak lelaki dan perempuan. Tetapi ada kalanya anak perempuan ini menafikan hak anak lelaki kerana alasannya anak lelaki itu adalah anak sebapa sahaja. Ini adalah satu salah faham yang perlu diperbetulkan. Anak si mati merupakan ahli waris yang berhak. Tidak kira sama ada anak tersebut seibu sebapa atau seibu. Yang ada istilah seibu sebapa atau seibu hanya kepada saudara. Anak tak ada istilah seibu sebapa, tak ada istilah sebapa, tak ada istilah seibu. Bila kata dia anak kepada si mati, tidak kira daripada isteri yang pertama, isteri yang kedua, isteri yang ketiga, isteri yang keempat, semuanya adalah anak kepada si mati. Dan kita juga kena faham kadang-kadang orang keliru istilah nama saudara, istilah nama waris. Orang bertemu dengan saya, dia kata, "Ustaz, arwah ayah saya meninggal dunia. Yang ada waris saya, kemudian adik saya, kemudian kakak saya." Dia kata, "Saya ada adik lelaki dan kakak seorang, bermakna 3 orang adik-beradik." Kemudian saya tanya, "Ada berapa orang anak?" Dia kata, "Ada 3 orang." "Ada berapa orang kakak?" 1 orang. "Ada berapa orang adik?" 1 orang lelaki. Bagi dia adik kepada dia, tetapi bukan kepada adik si mati. Jadi istilah yang sebetulnya dinisbahkan kepada si mati. Contoh, sepatutnya dia berkata, "Jumpa saya, Ustaz, ayah saya baru meninggal dunia, meninggalkan waris 3 orang anak. 2 orang lelaki, saya dan adik saya, dan seorang perempuan kakak saya." Jadi kita faham, waris hanya ada anak, tidak ada kakak, tidak ada adik. Yang mana orang ini tadi bertemu dengan saya, dia kata ada kakak dan adik. Bagi dia, bukan kepada si mati. Jadi ahli waris itu kena rujuk kepada, dinisbahkan kepada si mati, bukan kepada orang yang bertanya. Kadang-kadang yang bertanya, "Ustaz, ayah saya meninggal dunia, yang ada waris siapa?" "Yang ada mak. Kemudian saya seorang diri." Yang ada mak dan juga saya sahaja. Mak itu merujuk kepada isteri si mati. Tapi bila kita dengar mak, mak bahagiannya 1/6. Bukan mak, tetapi isteri kepada si mati. Jadi dia kena nisbahkan waris itu kepada si mati. Siapa yang ada? Isteri seorang dan anak seorang, iaitu saya. Jadi baru kita boleh menentukan dan mengira dengan tepat. Kalau dinisbahkan kepada yang bertanya, jadi pening. Sebab ibu kepada yang bertanya, bukan ibu kepada si mati, jadi isteri kepada si mati. Boleh jadi juga bukan isteri si mati. Dia ada ibu, tetapi ibu dah bercerai dengan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, dia anak. Isteri ni tadi bukan waris. Dia bagi tahu, saya ada ibu, saya ada adik lelaki. Jadi kita anggap ibu ni isteri kepada si mati. Rupa-rupanya dah bercerai. Bila dah bercerai, bukan lagi ahli waris. Selagi mana ada ikatan perkahwinan, cerai yang talak raj'i yang boleh dirujuk dan masih lagi ada tempoh iddahnya, maka dia berhak untuk mewarisi pusaka. Kalau dah habis iddahnya atau tolak bain sughra atau kubra, maka dah tak boleh rujuk lagi, bermakna putus dah hubungan antara suami dan isteri. Kategori mengikut sebab. Selain daripada itu, ahli waris juga dikategorikan mengikut sebab-sebab mendapat harta pusaka. Berikut adalah senarai mereka mengikut kategori tersebut beserta ringkasan nama mereka. Yang pertama,
dengan sebab pernikahan. Ada 3 sahaja sebab seseorang itu boleh mewarisi pusaka. Yang pertama dengan sebab pernikahan. Yang kedua dengan sebab nasab. Yang ketiga dengan sebab walak atau penghambaan. Bila kata pernikahan selesai saja ijab qabul, maka pasangan dia berhak mewarisi harta pasangannya walaupun belum sempat bersama. Belum sempat malam pertama, petang tu meninggal pasangan dia, maka pasangan dia berhak mewarisi pusaka. Yang pertama dengan sebab pernikahan. Siapa dia? 2 orang yang terlibat. Yang pertama suami, az-zawju. Dalam ringkasan kitab ini diberi singkatan SU supaya mudah untuk kita lihat gambar rajah nanti. Kemudian yang kedua isteri, az-zawjatu. Dalam singkatan buku ini diringkaskan dengan IS. Yang kedua dengan sebab an-nasabu, iaitu dengan sebab keturunan, nasab. Yang mana dipecahkan lagi ada beberapa golongan. Yang pertama golongan atas, al-usul. Al-usul ni golongan atas. Terdiri daripada bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Yang lelaki hanya pada jalur lelaki sahaja. Maknanya daripada ayah, ayah kepada ayah, ayah kepada ayah kepada ayah, dan begitulah seterusnya ke atas. Manakala bagi ibu hanya jalur perempuan sahaja. Bagi ayah ada jalur lelaki dan perempuan, tetapi terputus sehingga perempuan. Contoh, ayah ini ada ayah, ada ibu. Maka bagi si mati, datuk dan juga nenek sebelah ayah. Tetapi atas datuk cuma ada datuk atas moyang. Neneknya terhenti sehingga ayah sahaja. Begitu juga bagi perempuan, ibu. Ayah kepada ibu bukan ahli waris. Yang menjadi waris hanyalah ibu kepada ibu. Dan begitulah seterusnya sehingga ke atas. Tapi jarang ada. Biasanya paling-paling pun 2 generasi ada. Itu pun kalau ada pun tak dapat pusaka. Sebab yang terdekat iaitu ayah ada, maka datuk akan terhalang. Bila ada ibu, maka nenek akan terhalang. Sama juga bagi yang di bawah, furuk. Bila ada anak, cucu terhalang. Bila tiada anak, ada cucu, ada cicit. Dapat kepada cucu, cicit tidak dapat, terhalang. Jadi mengikut pada dia punya step dia, tingkatan dia. Kemudian golongan bawah al-furu' terdiri daripada anak lelaki, al-ibnu. Singkatan yang diberikan AL, anak lelaki. Anak perempuan al-bintu, singkatan AP, cucu lelaki daripada anak lelaki, ibnul ibn. CLAL. Nanti kita akan lihat rajah supaya mudah kita nak gambarkan yang ini cucu yang mana. Bila sebut CLAL, cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak perempuan kita panggil cucu, tetapi ini bukan ahli waris. Bila katakan ahli waris, hanya di bahagian lelaki sahaja. Kita ada anak lelaki dan perempuan, dua-dua waris. Bawah anak lelaki ada lelaki dan perempuan juga ada waris, adalah waris. Bawahnya lagi ada anak lelaki, anak perempuan. Maknanya mengikut jalur yang anak lelaki sahaja. Daripada anak perempuan terhenti sehingga anak sahaja. Cucu daripada anak perempuan bukan ahli waris. Kemudian yang ke-11, cucu perempuan daripada anak lelaki. Istilah dalam bahasa Arabnya dinamakan bintul ibn. Anak perempuan, bintu tu anak perempuan. Al-ibnu anak lelaki.
anak perempuan daripada anak lelaki, cucu. Kita Melayu sebut semua sama. Cucu, tak kira belah anak perempuan, anak lelaki, kita panggil sama cucu. Kadang saudara pun kita panggil cucu juga, cucu saudara. Padahal jauh hubungannya. Tetapi dalam bahasa Arab, setiap satu tu ada istilah, ada nama sebenarnya. Supaya apa? Kita mudah nak tentukan yang mana waris dan yang mana bukan waris. Singkatannya CPAL, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian golongan tengah diberi nama Al-Hawashil Qarib. Hawashi ni maknanya golongan tengah daripada si mati. Atas tadi ayah, ibu, datuk, nenek, atuk. Yang di bawah anak lelaki, perempuan, cucu, cicit dan ke bawah. Hawashi maknanya di bahagian sebelah. Apa dia? Antaranya saudara lelaki seibu sebapa, al-akhus syaqiq, dalam ringkasannya SLIB, saudara lelaki seibu sebapa, sama mak sama ayah. Yang ke-13 saudara perempuan seibu sebapa, al-ukhtus syaqiqah, singkatannya SPIB. Yang ke-14 saudara lelaki sebapa, al-akhul li'ab, saudara maknanya adik-beradik tetapi sama bapa, lain mak. Singkatannya adalah SLB, saudara lelaki sebapa. Yang ke-15 saudara perempuan sebapa, al-ukhtu li'ab, singkatannya SPB. Yang ke-16 saudara lelaki seibu, al-akhu li'um, sama ibu lain bapa. Adik-beradik juga kita panggil adik-beradik, sama ibu lain bapa. Yang tadi seibu sebapa, sama ayah sama ibu. Yang kedua sebapa, sama bapa lain mak. Yang ketiga sama ibu lain bapa. Yang ke-17 saudara perempuan seibu, al-ukhtu li'um, singkatannya SPI, saudara perempuan seibu. Yang ke-18 anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, ibnul akhi syaqiq, singkatannya ASLSLIB, anak saudara lelaki seibu sebapa, anak buah. Anak buah, tetapi dalam bahasa Arabnya istilahnya cukup tepat, ibnu akhu syaqiq, anak lelaki daripada saudara lelaki, anak buah kita. Anak lelaki daripada saudara perempuan kita panggil anak buah juga, tapi yang ini tak termasuk dalam waris. Yang hanya masuk dalam waris anak buah daripada jalur saudara lelaki sahaja. Yang ke-19 anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, dia ada adik-beradik sebapa, maknanya sama ayah bukan ibu, anak lelaki dia. Anak buah kita juga kita panggil semua anak buah, tapi istilah bahasa Arab nak memberi nama dengan cukup tepat supaya kita dapat kenal pasti siapa yang waris dan siapa yang bukan waris. Kemudian golongan sisi, al-hawashi al-ba'id, yang tadi golongan sisi juga tapi yang dekat, qarib. Kemudian yang ini golongan sisi hawashi al-ba'id, jauh sikit. Siapa dia? Yang ke-20 bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa, al-ammu syaqiq, adik-beradik ayah si mati, adik-beradik lelaki. Ammu syaqiq, sebelah bapa, sebelah ibu bukan waris. Bapa kita, contoh saya meninggal dunia, saya ada ayah, kemudian abang atau adik lelaki ayah saya, ini namanya ammu syaqiq, bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Yang ke-21 al-ammu li'ab, saudara bapa saudara sebapa, sebelah bapa. Bapa saudara sebapa, sebelah bapa. Yang tadi pakcik adik-beradik
ayah kita seibu sebapa. Yang ini sebapa dengan ayah kita. Sama bapa, lain mak. Bila kata sebapa, ayahnya sama, atuk yang sama, tetapi maknya berbeza. Yang ke-22, sepupu lelaki daripada saudara, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Yang tadi tu pakcik kita yang adik-beradik seibu sebapa dengan ayah kita, anak lelaki dia. Ibnu ammu syakik, sepupu kita. Dan yang ke-23, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Sama juga tadi adik-beradik sebapa dengan ayah kita, anak lelaki dia. Kalau kita lihat di sini, ada sepupu yang tak termasuk. Seperti contoh, anak kepada saudara perempuan ayah kita, sebelah ayah kita, tetapi bukan lelaki, adik-beradik perempuan. Itu bukan ahli waris. Apatah lagi anak dia yang menjadi sepupu kita. Jadi bila dikatakan istilah pakcik, mestilah di kalangan pakcik lelaki sebelah ayah kita yang seibu sebapa dengan ayah kita, atau pakcik yang sebapa dengan ayah kita, atau anak mereka, sama ada anak daripada pakcik seibu sebapa atau sebapa dengan bapa kita, anak lelaki sahaja. Anak perempuan tidak termasuk. Si walak. Walak ni tuan pembebas hamba, al-mu'tiq. Dalam singkatan pi hamba, pembebas hamba. Sekarang dah tak ada konsep hamba. Bila kata bekas tuan hamba, contoh seseorang itu ada pernah memiliki hamba kemudian dibebaskan, dan bekas hambanya ini ada harta dan belum mempunyai waris. Maksudnya tak sempat nak berkahwin. Ayah tak ada, adik-beradik tak ada, ibu tak ada, kemudian belum sempat berkahwin, tak ada waris. Maka harta yang dia ada ketika dia mati, siapa warisnya? Bekas tuan hamba ni tadi, al-mu'tiq atau al-mu'tiqah. Kalau bekas tuan hambanya lelaki, al-mu'tiq. Kalau bekas perempuannya perempuan, adalah al-mu'tiqah. Muka surat 93, peta pokok ahli waris yang berhak. Nah, ni saya dah warnakan. Kalau lihat di sini SM. SM ni si mati yang saya bulatkan dengan warna merah. Kita lihat yang di sebelah atas, furu'. Siapa dia? Ada bapa. Kemudian ada ibu. Kemudian ada datuk sebelah bapa, bibi. Kemudian ada nenek sebelah bapa. Dan satu lagi ibu, nenek sebelah ibu, ibu kepada ibu. Ini yang bahagian furu'. Ada 5 orang. Kita lihat balik yang atas. Muka surat 91. Golongan 90 golongan atas al-usul, ada bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu. Kalau lihat carta ini 5 orang, inilah gambarannya. Bapa kepada si mati, ibu kepada si mati, bapa kepada bapa, datuk si mati, ibu kepada bapa iaitu nenek sebelah bapa, dan ibu kepada ibu, nenek sebelah ibu. Ini bahagian al-usul. Bahagian al-furu', bahagian bawah. Yang pertama, ada anak lelaki. Kemudian ada anak perempuan. Di sini penulis dia tak letakkan anak perempuan ni kat sebelah. Sebab dekat bawah anak perempuan ni dah tak ada dah waris. Bukan lagi ahli waris. Jadi dia letakkan anak perempuan di bawah anak lelaki. Sebab di bawah anak perempuan ni dah tak ada lagi waris. Tak dikira sebagai waris. Kemudian
daripada anak lelaki tadi ada lagi cucu lelaki daripada anak lelaki. Ibnu ibn, cucu daripada anak lelaki. Juga ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Dan begitulah seterusnya ke bawah sampailah ada berapa keturunan. Konsep dia, bila ada yang paling dekat dengan si mati, maka yang di bawah akan mahjub, terhalang. Tak ada yang atas, ada yang bawah, barulah yang bawah dapat mewarisi harta pusaka. Tak ada yang peringkat pertama anak, peringkat kedua cucu pun tak ada. Ada cicit, barulah cicit mewarisi harta pusaka. Kalau tiga-tiga ada anak, ada cucu, ada cicit, maka anak sahaja yang dapat. Cucu dan cicit menjadi mahjub, terhalang. Sebelah lelaki, sebelah kiri hawashi. Bila kata hawashi adalah adik-beradik. Yang pertama, saudara lelaki seibu sebapa. Konsep penulis juga sama, meletakkan perempuan di bawah. Kerana bawah perempuan ni dah tak ada lagi waris. Yang menjadi waris bawah daripada saudara lelaki, anak lelaki seibu sebapa, anak saudara. Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian jika tiada saudara seibu sebapa, ada saudara lelaki sebapa, barulah dia dapat. Kalau ada saudara seibu sebapa, maka yang sebapa tak dapat. Tengok mana yang lebih dekat dengan si mati. Walaupun adik-beradik. Kerana ada 3 adik-beradik. Seibu sebapa, sebapa dan seibu. Yang paling dekat adalah seibu sebapa. Ada seibu sebapa, ada seibu. Dua-dua dapat. Yang seibu ni dia special sikit. Seibu ni dia special. Walaupun ada seibu sebapa, dia tetap dapat. Tetapi kiraannya tak sama dengan yang seibu sebapa. Berbeza dengan seibu. Berbeza dengan sebapa. Ada seibu sebapa, yang sebapa akan terhalang. Begitu juga anak kepada anak lelaki sebelah saudara lelaki sebapa. Anak saudara. Kita ada saudara kita yang sebapa dengan kita, sama bapa lain mak, adik-beradik kita. Kemudian anak lelaki dia. Kemudian saudara lelaki, maaf, ini dah termasuk yang ke atas. Pakcik sebelah bapa. Ini si mati, tengok jalur dia, si mati pergi ke bapa, pergi kepada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, ammu syakik. Dia juga merupakan waris sekiranya dia ada sebab-sebab kenapa dia boleh mewarisi. Tiadanya furuk waris, iaitu anak-anak, terutama anak lelaki. Tiadanya bapa si mati, tiadanya adik-beradik si mati. Yang ada cuma pakcik, barulah dia dapat. Kalau si mati ada anak lelaki, jangankan pakcik, adik-beradik si mati pun tak dapat. Sebab dia dah terhalang. Bila berkumpul ke 25 orang ini, 5 orang dia yang dapat. Siapa dia? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Bila tak ada anak perempuan, anak lelaki yang ada ayah dan ibu, maka ayah ibu sahaja yang mewarisi harta. Bila ada ayah ibu, adik-beradik, adik-beradik juga terhalang disebabkan adanya ayah. Maka ayah ini akan mendapat baki daripada ibunya. Ibu dapat 1/3, bapa dapat 2/3, adik-beradik tak dapat langsung. Bila adik-beradik dapat? Bila si mati tak ada anak, tak ada ayah, tak ada ibu, barulah adik-beradik mewarisi harta pusaka. Kemudian seterusnya anak kepada saudara lelaki seibu sebapa sebelah bapa, sepupu daripada si mati. Dia dengan ini adalah sepupu, tetapi sebelah bapa, yang mana seibu sebapa dengan bapa. Dan satu lagi saudara ni, sebelah ni saudara
Bibi, datuk belah bapa. Saudara lelaki dengan ayah tetapi sebapa. Begitu juga dengan anaknya. Anak kepada saudara lelaki sebapa dengan bapa. Yang ni dah jauh sangat sebenarnya. Tapi disebabkan dia juga termasuk ahli waris, kita kena terangkan juga. Jarang kes-kes ini mereka dapat, kerana adanya waris-waris yang lebih dekat ada. Biasanya kalau tak anak, ayah. Kalau tak ayah, adik-beradik. Kalau tak ada adik-beradik, barulah pergi kepada pakcik. Barulah pergi kepada sepupu, anak kepada pakcik. Kemudian sebelah kiri, SU dan IS ini adalah suami dan juga isteri. Kemudian SLI, saudara lelaki seibu. Di sini penulis meletakkan saudara, iaitu adik-beradik seibu, di bawah jalur ibu. Kalau kita lihat carta kita yang sebelum ini, bulan lepas, adik-beradik seibu bersebelahan dengan adik-beradik sebapa. Tetapi penulis dalam buku ini meletakkan saudara lelaki atau saudara perempuan seibu di bawah jalur ibu kepada si mati. Kemudian ini adalah pembebas hamba. Cukup semuanya 25. Muka surat 94. Bukan ahli waris yang berhak. Ahli kerabat yang selain daripada 25 orang ahli waris yang telah dinyatakan sebelum ini dinamakan zawil arham. Seperti datuk sebelah ibu, cucu lelaki dan perempuan daripada anak perempuan, ibu saudara dan sebagainya. Pada dasarnya, golongan zawil arham tidak layak menerima pusaka jika terdapat ahli waris yang berhak atau baitul mal. Namun ada kalanya golongan ini boleh menerima harta pusaka dengan syarat-syarat tertentu, yang mana penjelasan lebih lanjut tentang pewarisan mereka terdapat dalam tajuk zawil arham nanti. Di belakang nanti kita akan masuk dalam bab zawil arham. Ahli waris yang tersembunyi. Selain daripada ahli waris yang telah dinyatakan seramai 25 orang tadi, terdapat juga ahli waris yang lain yang menjadi ahli waris yang berhak, sebab mereka adalah keturunan bagi ahli waris yang berhak seperti moyang dan cicit. Sebab dalam gambar rajah cuma ada sampai dekat atuk nenek saja. Cuma ada sampai dekat cucu sahaja. Atas daripada atuk nenek sebenarnya ahli waris, cuma tak dimasukkan dalam carta. Bawah daripada cicit cucu, iaitu cicit dan ke bawah lagi juga ahli waris, cuma tak dimasukkan dalam carta yang 25 orang tadi. Mereka berada di atas datuk sebelah bapa. Yang pertama A, moyang lelaki, bapa datuk ML, bapa kepada datuk. Kemudian moyang perempuan, ibu datuk, kita panggil moyang sebelah perempuan, sebelah ibu. Dan ke atas kemudian buyut. Buyut ni apa dia? Lihat nota kaki di bawah, Kamus Dewan edisi keempat, cetakan Dewan Bahasa Pustaka. Apa makna buyut? Bawah lagi daripada moyang. Ni buyut lelaki, bapa kepada moyang lelaki. Kemudian buyut perempuan, ibu kepada moyang lelaki. Kita dah ada ayah, kita dah ada atuk, kita dah ada moyang, kita ada lagi buyut. 4 generasi. Ini semua waris. Cuma tak termasuk dalam carta yang 25, kerana kalau dah dimasukkan tak ada penghujungnya. Infinity sampailah ke atas. Persoalannya hidup lagi ke tidak? Itu persoalannya. Begitu juga yang di bawah, infinity, tak ada penghujungnya. Persoalannya dah ada ke belum anak tu tadi? Cucu, cicit semua tu. Melainkan dah ada dan tiada yang di atas-atasnya, barulah mereka dapat. Cakawari, bapa buyut lelaki, atas lagi. Kemudian istilahnya apa lagi? Cilawagi. Saya pun tak pernah dengar istilah-istilah ni.
Tapi penulis ambil daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah-istilah ini diambil daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, merujuk kepada ibu buyut lelaki. Buyut ni dah jauh dah, atuk, ayah, atuk, moyang, buyut. Kemudian daripada buyut barulah jumpa cakawari ataupun cilawagi. Yang kedua, mereka berada di atas nenek sebelah ibu. Moyang perempuan iaitu ibu kepada nenek sebelah ibu. Ibu kita, ibunya lagi. Moyang. Kemudian ketawa je. Jenuh nak memahamkan istilah-istilah ni. Tapi inilah dia waris yang kita kena tahu. Walaupun benda ni jarang berlaku, tapi tak mustahil. Kalau dah tak ada yang 25 ni, kita tercari-cari siapa warisnya. Ini sebenarnya warisnya. Kalau ada, kalau tak ada, kembali kepada Baitul Mal. Kita ada Baitul Mal. Bila tak ada Baitul Mal, barulah pergi kepada Zawil Arham tadi. Kemudian buyut perempuan, ibu moyang perempuan. Kemudian cilawagi, ibu buyut perempuan. Ini cartanya daripada cucu lelaki sampailah NINB apa benda tu. Secara ringkasnya, datuk dan keturunan lelaki ke atas dinamakan datuk al-jaddus sahih, datuk yang sahih. Manakala nenek dan keturunan perempuan ke atas dinamakan al-jaddatus sahihah, iaitu jaddatul, nenek sebelah ibu, dan ke atas, ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu. Kalau di sebelah bapa, jaddatul sahih, iaitu ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah, infinity, tak ada penghujung kalau masih ada. Yang ketiga, mereka berada di bawah cucu lelaki daripada anak lelaki. Ini yang di bawah, cicit lelaki, cicit perempuan, piut. Juga diambil daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Makna piut ni apa? Anak lelaki daripada cicit lelaki. Kita ada anak lelaki, anak dia cucu, anaknya cicit, anaknya piut. Istilahnya piut. Kemudian piut perempuan, anak perempuan, cicit lelaki. Kita ada anak lelaki, anak lelakinya lagi, cucu kita, anak lelakinya lagi, cicit kita, anak perempuan dia, piut perempuan daripada cicit lelaki. Kemudian oneng-oneng. Mesti first time dengar istilah ni, oneng-oneng. Apa benda oneng-oneng? Onde-onde ke apa ke kan? Oneng-oneng lelaki iaitu anak lelaki piut lelaki, bawahnya lagi. Dan ke bawah oneng-oneng perempuan, anak perempuan piut lelaki. Yang keempat, muka surat 98. Mereka berada di bawah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya daripada carta ada furu', ada usul, ada furu', ada hawashi. Daripada usul, ayah, ibu, atuk, moyang, apalagi istilah sampai ke atas, anak pun begitu, anak, cucu, cicit, piut sampai ke bawah. Begitu juga dengan pakcik sebelah bapa, anaknya, anak-anak dan ke bawah. Ini semua termasuk ahli waris, cuma tak dimasukkan dalam 25 orang dalam carta. Mereka berada di bawah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki, cicit saudara lelaki iaitu anak cucu saudara lelaki, kemudian piut saudara lelaki, anak cicit saudara lelaki, oneng-oneng lelaki, anak piut saudara lelaki, dan ke bawah. Yang kelima, mereka berada di bawah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Sama juga, cuma yang tadi seibu sebapa, yang ini sebapa, sama ayah lain mak. Saya lajukanlah ya. Yang keenam, mereka berada di bawah sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Cartanya, kita ada ibu, kita ada ayah. Daripada ayah ada adik-beradik lelaki, seibu seayah. Anaknya sepupu kita,
dan anak kepada dia, anak lagi kepada dia, anak lagi kepada dia. Itu dinamakan juga waris, cuma tak termasuk dalam carta yang 25. Kemudian yang ketujuh, mereka berada di bawah sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Sama juga, yang tadi seibu sebapa, yang ini sepupu sebelah saudara sebapa dengan ayah kita. Pakcik kita juga, tetapi sama bapa lain mak, anaknya. Dan anak dia keturunan dia yang lelaki. Kemudian muka surat 101. Mereka yang disebutkan ini merupakan ahli waris yang berhak juga. Namun begitu, mereka tidak dimasukkan dalam senarai ahli waris yang berhak kerana pada adat kebiasaan mereka tidak wujud. Sama ada telah meninggal dunia, iaitu moyang dan ke atas, ni kebiasaannya, ataupun belum dilahirkan lagi, iaitu cicit dan ke bawah. Namun jika mereka ini masih hidup, mereka merupakan ahli waris yang berhak terhadap pusaka si mati, serta mereka boleh memberi kesan kepada ahli waris yang lain. Seumpama cicit lelaki akan menghalang adik-beradik si mati daripada menerima pusaka. Si mati tak ada anak, tak ada cucu, tapi ada cicit. Ada cicit lelaki, ada cicit perempuan daripada jalur anak yang lelaki. Waris ke bukan? Waris. Dan ini waris furuk, dekat dengan si mati walaupun beberapa generasi. Dan juga ada waris adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati. Kalau ikut logik kita, akal kita, yang ni lagi dekat, adik-beradik si mati. Tetapi yang dapat siapa? Cicit ataupun piut daripada si mati. Dia akan menghalang daripada adik-beradik seibu sebapa si mati. Walaupun kalau secara logik akal kita, adik-beradik ni lebih dekat sebab adik-beradik dengan si mati. Yang ni piut, cucu, cicit, piut, dengan sebab tak ada yang atas lah. Bila ada atas, maka dia terhalang. Ini contoh anak tak ada, cucu tak ada, cicit tak ada piut. Maka piut ini merupakan waris dan menghalang adik-beradik di sebelah hawasi, sebelah adik-beradik. Namun jika mereka ini masih hidup, mereka merupakan ahli waris yang berhak terhadap pusaka si mati, serta mereka boleh memberi kesan kepada ahli waris yang lain. Seumpama cicit lelaki akan menghalang adik-beradik si mati daripada menerima pusaka. Oleh itu, amat penting untuk mengetahui semua ahli waris yang masih hidup terlebih dahulu sebelum pembahagian pusaka dilakukan. Yang ni penting. Kadang-kadang ada yang jumpa saya, Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz kirakan berapa orang waris yang ada. Dia ceritalah yang ni. Kemudian saya keluarkan yang 25 senarai. Saya tik satu-satu. Adik-beradik si mati ada? Ada. Adik-beradik si ibu sebapa? Ada. Adik-beradik si ibu? Ada. Walaupun dia terhalang, tetapi kita kena masukkan juga dalam senarai. Supaya apa? Bila mereka tahu yang mereka dimasukkan dalam senarai, tak dapat sebab apa? Mereka terhalang. Jadi taklah kecil hati adik-beradik si mati ni. Sebab dia termasuk dalam senarai ahli waris. Bila dia baca buku faraid, aku ada sepatutnya, tetapi dia terhalang disebabkan ada anak. Melainkan kalau misal kata tak ada langsung, tak ada pakcik, maka bila ada, kena senaraikan dahulu. Bila dah senaraikan, baru kita tentukan yang mana mahjub, yang mana hajib, siapa yang menghalang dan siapa yang kena halang. Di dalam kitab atau buku berkaitan ilmu faraid akan dinyatakan ahli-ahli waris ini secara ringkas dengan ayat tambahan dan ke atas. Wa in ala dan juga wa in nazala. Bila kata wa in ala, dia sampai dekat atuk nenek saja. Wa in ala maknanya sampai ke atas. Tak ada had infinity. Wa in nazala bermakna sampailah ke bawah, cucu, cicit, piut dan ke bawah. Iaitu datuk sebelah bapa dan ke atas, nenek sebelah ibu dan ke atas. Ini istilah-istilah dalam kitab-kitab faraid yang lain. Mereka mengatakan wa in ala bermakna datuk sebelah bapa dan ke atas.
nenek sebelah ibu dan ke atas, cucu daripada anak lelaki dan ke bawah, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke bawah. Yang kelima, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan ke bawah, sehinggalah yang ketujuh, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa dan ke bawah. Wa in nazala, disebutkan wa in nazala supaya mudah faham, sampailah ke bawah. Walaupun hakikatnya jarang-jarang mereka dapat, tetapi sebenarnya mereka juga merupakan waris. Cuma isu dia sama ada dia dapat ataupun terhalang, dengan disebabkan ada waris yang lain yang lebih dekat dengan si mati. Maka surat 102, jenis-jenis pembahagian pusaka. Pembahagian harta pusaka dalam Islam mempunyai ini tak bunyi biasa bunyi. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Kita berhenti pada muka surat 102. Kita pun ada majlis lepas ni, saya dimaklumkan, jadi kita tak nak ganggu. Ada majlis tahlil arwah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lama itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur sahadi tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat Ustaz dengan kekeliruan antara anak-anak tadi.